Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni aku nak tunjukkan cara aku tuning katak Oreti. Kat sini aku ada 3 jenis. Tu Oreti yang besar ni. Yang ni Hinomia. Saiz dia lebih kurang dengan mini Reti. Dan yang ini adalah clone Ponygabot. Mungkin cara aku agak berbeza sikit dengan orang. Itulah, ada yang sama, ada yang tak. Tapi apa yang aku nak tunjuk kat korang, apa yang selalu aku buat setiap dalam Reti, mini Reti, Hinomia ataupun clone Ponygabot, aku akan masukkan ni kat dalam. Yang ni aku panggil dia stopper lah. Memang aku buat dia jadi stopper. Sebab apa aku buat macam ni? Yang warna putih ni dalam dia ada stopper. Yang warna oranye ni dalam dia tak ada stopper. Apa yang aku nak kongsikan dekat korang adalah kenapa pentingnya untuk ada stopper. Yang pertama, bila korang tak pakai stopper, toman ataupun haruan yang ambil, kalau haruan ni dia tak jadi masalah. Bila dia akan gigit terus, tak akan lepas yang ada saiz. Tapi bila toman, jahat dia satu je. Bila dia dah gigit, dia akan suka buka mulut masa korang nak rembat dia. Jadi bila tak ada stopper, misal kata dia akan ambil semua sampai habis, masa korang rembat, body ni akan melorot. Bila korang tarik, dia akan melorot ke bawah. Yang ini, mata dekat sini dia tak akan tutup, dia tak akan buka. Sebab body ni semua keseluruhan dah turun. Kalau aku punya cara, biar body tu koyak daripada body ni tertutup dekat mata. Dia ada dua sebab. Satu lagi, body ni akan boleh lipat. Sebab aku pernah kena, masa aku rembat, ikan tu ambil, body ni kat sini, dia berlipat macam ni. Jadi tak ada ruang langsung untuk ikan tu, mata tu duduk dekat dalam mulut ikan, sama ada dekat langit ataupun kat bibir. Tapi bila korang ada stopper macam ni, kau tak boleh lipat. Kau lipat pun takkan boleh turun sampai habis. Jadi bila ikan tu ambil, kau set, body kau takkan melorot. Body korang takkan melorot. Jadi bila korang rembat, body tu akan koyak. Tak kira lah dekat mana-mana pun, ruang untuk dia kena banyak. Sama je, macam ni pun banyak juga. Dia tetap banyak, tapi potensi untuk korang strap tu agak kurang. Mungkin orang akan marah aku, sebab diorang dah biasa buat. Tapi tu tak jadi masalah, sebab ini cara aku. Jadi aku akan tunjukkan korang macam mana aku tune katak aku. Jadi kalau korang nak sediakan pen dengan buku, korang boleh sediakan. Macam aku memang akan tulis. Apa benda je yang aku buat, aku akan tulis. Okay. Benda yang pertama korang kena ada ialah Kevlar. Terpulang pada korang nak pakai Kevlar yang berapa. Macam aku pakai 350 je, 350 LB. Korang kena ada steel pada aku ni mungkin 70 ke 80 LB, aku dah lupa. Split ring 4.5. Siwil pada aku, siwil ni tak silap aku 4 kot. Siwil saiz 4. Mata korang nak pakai mata apa, terpulang. Sama ada mata SD, mata owner, mata mustad, tu korang boleh pakai. Timah pula, korang ada 3 pilihan timah. Sama ada kau nak pakai timah yang lepeh macam ni, yang keping korang boleh potong. Timah solder yang macam ni, kalau timah solder aku pakai 1.5. Ataupun korang nak pakai sinker diorang yang asal. Kalau korang beli Reti ke, korang akan dapat batu sinker dia yang asal. Macam aku pakai semua. Yang sinker pun aku pakai, timah yang keping ni pun aku pakai.
Yang solder punya pun aku pakai, tapi dekat katak lain lah. Yang ni aku nak ringkaskan untuk korang. Blade terpulang dekat korang nak pakai blade yang macam mana. Sama ada blade bulat macam ni ataupun blade love yang macam ni. Saiz yang aku pakai adalah saiz nombor 2. Hari ni aku nak pakai yang bulat ni. Okay. Korang boleh catat lah aku benda yang aku nak tulis. Kevlar untuk body reti ni. Biasa aku tak pakai ukur. Jadi untuk korang aku akan ukur lah. Kembali anakku ni pendek sangat lah. Okay, 16 cm. Enam belas cm lebih sikit pun tak apa. 16 cm lah. Okay. Macam kabel yang aku pakai, dalam tu ni boleh buang. Dia ada satu lagi kat dalam. Tapi untuk orang yang buat sulam kat dalam, tapi kalau aku tak sulam, aku cuma lipat dua, dan aku ikat. Cuma ikat dua macam ni, dan aku akan ukur semula. Aku ukur semula ni line yang aku nak panjang kabel ni cuma ni, korang boleh pendekkan lagi. Korang boleh ukur dalam 15 ke 16 lah. 15 ke 16 pula, 16 ke 17 cm. Okey. Biasanya kalau aku dah ikat, aku akan kira daripada muncung kepala reti ni, tak kira lah reti ke Hinomia ke mini reti ke, aku akan letak jari kelingking aku sampai line sini, line yang pertama sekali. Maknanya bila korang letak dekat depan muncung, kabel yang korang dah ikat dia akan sampai depan macam ni. Ini belum masuk lagi. Dia akan jadi macam ni. Kalau korang nampak lah, dia akan satu baris macam ni. Yang selalu aku buat, aku akan gam dia dulu. Aku gam sikit. Aku akan ambil benang mancing yang aku dah tak pakai dah lama, apa yang aku selalu buat lah. Aku akan sulam dia macam korang sulam SD. Lepas korang sulam SD dekat main line korang dengan leader. Lepas korang dah ikat, nanti korang akan sulam benang dekat atas benang juga. Yang kat sini aku buat benda yang sama. Sebab dia kenapa, walaupun korang gam, lama-lama gam tu akan kembang. Ini apa yang aku tengok lah, apa yang aku belajar, pengalaman yang dah jadi dekat depan mata. Yang aku akan ikat semua sekali, daripada bawah ni terus sampai depan. Aku akan sulam dia sampai habis. Lepas sulam baru kita gam lagi. Macam timah keping pula yang aku pakai ni, yang jenis keping-keping ni, pada aku mudah untuk kau dapat berat yang korang nak.
Macam reti ni maksimum dia 20 gram. Aku dah pernah buat sampai 20 gram. Jadi kalau untuk main kat tempat open tak ada masalah. Jatuh je korang terus karau. Tapi bila main dekat area yang ada sama, yang ada teratai, kedudukan dia kurang cantik lah. Sebab dia terlampau mendongak sangat. Jadi aku sarankan korang buat dalam 18 gram. Itu dah kira okey lah. Tak ada masalah dalam 18 gram. Jadi aku akan ajar tunjuk macam mana untuk setting mata tu elok-elok. Kita sulam sampai habis. Mungkin orang akan cakap aku tak apa-apa buat sampai nak kena buat macam ni. Tapi hakikatnya aku pernah nampak depan mata sendiri cikgu yang ajar aku buat, salah seorang cikgu yang ajar aku buat, sampai dia beritahu kenapa nak kena masuk stopper, kenapa nak kena ikat. Terima kasih kepada Abang Alip kerana tunjukkan aku cara yang macam ni. Dan dua lagi cikgu aku, iaitu Abang Edi dan Abang Nik, yang banyak mengajar aku daripada aku tak tahu apa-apa tentang tuning katak, sampailah aku dah boleh buat sendiri. Dan aku berhasil untuk dapatkan strike dengan menggunakan barang yang aku buat. Terima kasih banyak kepada diorang semua, sanggup memberi ilmu yang penting dalam dunia mancing kepada aku. Ini kisah benar. Abang Alik yang ajar aku untuk masukkan stopper, ikat. Dia sendiri dah pernah kena sewaktu dia rembat tuman, hanya Kevlar saja yang sampai. Kataknya tak ada. Sebab apa? Sebab ikatan kat dalam tu dia dah lucut, dia dah renggang, gam tu dah terbuka. Jadi dia cakap dengan aku kalau nak buat, biar buat kemas-kemas. Jadi bila aku macam ni, okay, kita dah sulam semua sekali. Mata ni, Kevlar ni untuk tertanggal kurang lah. Sulam lagi. Kalau nak sulam lagi. Kalau macam orang yang ajar aku, iaitu Abang Alip, dia akan cakap benda ni dijahit. Sebab setiap orang, diorang ada bahasa diorang sendiri. Macam aku tak tahulah aku sebut perkataan tuning ni sama ada betul ataupun tidak. Sebab yelah, lidah aku lidah makan sambal belacan, bukan makan keju. Nak cakap bahasa orang putih. Jadi lepas ni, reti ni kita akan renovate. Kau renovate je. Tegam. Okay, biarkan dia sejuk. Biarkan dia kering, dia keras. Okey. Macam timah ni pula. Timah keping yang aku pakai ni. Berat dia cuma 4.60. Maknanya 4 gram, 4.6 gram lah untuk korang. Jadi korang boleh catatkan panjang Kevlar 16 ke 17 cm, berat timah dalam 4.6 gram. Itu berat yang ngam lah untuk korang capai. Sebab nanti bila korang dah siap gam, dia akan jadi dalam 19 ataupun 18 lebih. Bila korang beli reti, beli Hinomia, beli mini reti,
kat dalam tu mesti ada dia punya getah yang lebih. Dalam bulatan ni ada getah dia lebih. Korang kena buang. Korang buang sikit. Ikut je line dia. Sebab apa kena buang? Kejap lagi korang akan tahu. Okay, ni getah dia yang lebih. Dah buang. Dia akan jadi lubang besar macam ni. Okay. Sekarang masa untuk korang letak dia punya timah. Belum kering lagi. Belum kering betul lagi. Macam ni kita ukur untuk stopper pula. Sementara nak tunggu dia kering kan. Korang ambil stopper. Nanti aku akan tunjukkan berapa cm untuk korang. Stopper pula dalam ukuran cm dia 3.5 cm. 3.5 cm. Pertama korang renggangkan dulu. Renggangkan sikit. Korang masukkan dalam. Masuk betul-betul. Okay. Jadi bila korang pakai macam ni, korang dah tak payah banyak sangat pakai hot tube. Korang ukur semua dah. Okay, banyak. Hot tube korang cuma pakai kat depan je sikit. Itu pun kalau nak pakai. Kalau tak nak pakai tak apa. Terpulang kepada hak masing-masing. Rumah ni korang lilit dah sebaik-baik yang boleh. Bagi dia lawa-lawa. Sebab kalau timah korang sengit, mata korang sengit, itu punca mata dengan body tak ngam. Orang akan cakap, oh lama body sengit lah. Sebenarnya tak, bukan body sengit. Mata yang korang lilit timah, itu yang membuatkan nampak dia sengit. Jadi bila korang adjust dia ngam-ngam, dia tak sengit dah. Lilit dia dulu. Lilit dulu. Lepas tu baru kita adjust dia. Kan senang buat pakai Adjust pergi ke depan. adik depan kepala adik. Di depan. Depan. Adik di mana ni? Bila korang dah adjust, korang tengok lah balik mata tu tegak tak tegak. Macam ni. Bila dia dah tegak, korang letak, korang dah siap kepit, dia pun akan rata. Okay.
Macam benda ni aku tak tahu apa nama dia. Untuk tarik kabel mungkin. Ni lah untuk tarik kabel lah. Korang tarik, masukkan. Terus masukkan sampai habis. Tapi. Ya, apa yang penting sebelum korang pakai mata yang lain, misal kata korang nak pakai mata mustad, mata owner, korang kena timbang. Timbang semua sekali. Okay. Dia akan jadi macam ni. Okay, belah ni pun susah pula. Kan aku tengok kalau korang nampak lah. Kita pintal dengan aku ni. Korang letak dia akan tegak. So, bila korang dah adjust dia betul-betul, korang boleh tarik kat dalam ni. Yang tempat stopper korang tu korang boleh adjust. Korang letak, dia akan tegak. Kalau korang nak tahu dia bila action dia dekat air, dia okey ke tak okey, korang letak macam ni, cari kat tempat rata, korang golek je. Kalau dia patah balik, dia duduk kat tempat kedudukan dia yang asal, insyaAllah action dia kat dalam air, dia akan jatuh. Bila kau tarik, dia akan gerak tegak je. Dia tak akan melelor macam ular mabuk ke apa. Tu apa yang aku boleh kongsikan lah. Kenapa aku suka pakai Kevlar ni, panjang dia sampai sini je. Sebenarnya untuk korang dapatkan action yang cantik. Bila korang dapat action yang cantik, korang pakai pun korang akan puas hati. Kevlar ni, diorang ada pakai yang sampai 1000 LB, 600 LB, 400. Macam aku cuma pakai 350 saja. Jadi nak pakai Kevlar tu semua ikut hak masing-masing lah. Okey. Macam yang dia punya kat depan ni, korang nak pakai hot tube pun boleh, tak nak pakai pun tak apa. Macam aku suka pakai sebab aku nak kemaskan dia lah. Aku nak nampak dia sopan sikit, elok sikit. Ni aku akan ikat dulu. Sebab ni aku akan ikat. Bagi dia mampat. Jadi kalau korang nak pakai boleh, korang tak nak pakai pun tak apa. Okay. Bila korang dah ikat, korang gam. Okay, korang dah gam. Dan ni hot tube untuk kat depan. Pada aku, dia punya ukuran 1.4 cm. Jadi kalau kabel korang panjang, senang cerita yang kabel untuk hot tube ni terpulang dekat korang lah. Korang nak pakai panjang macam mana. Ada yang nak pakai, ada yang tak nak pakai. Jadi tu hak masing-masing. Macam aku memang aku pakai lah sebab aku nakkan dia cantik. Nakkan dia ada nampak kemas. Dan lagi satu, itu adalah korang punya trademark, identity tuning korang. Ikut masing-masing. Buat setiap tuning yang tukang buat katak ni, diorang kena cari satu benda yang istimewa untuk diorang. Ada orang diorang akan ikat steel ni dekat belakang, diorang tak gam. Ada yang cuma lipat je, lipat dua. Ada yang gulung macam aku gulung, aku ikut cikgu aku gulung. Cuma aku ubah dia. Apa dia yang aku ubah adalah macam ni. Aku gam semua sekali sampai dekat sini, sampai dekat steel yang aku lilit. Jadi keselamatan dia dekat sini adalah terjamin lah. Steel tu tak terbuka, body dekat belakang ni tak lari bila aku dah gam.
Jadi yang kat belakang ni aku akan tebuk dia untuk aku masukkan aku punya seal. Buat kau nak tune ni pun kau kena relax. Kau kena buat dalam keadaan yang tenang, baru semua benda tu boleh jadi. Panaskan dulu, bagi dia betul-betul panas. Kau tembak dekat dalam, ke atas sikit. Okay. Settle. Macam ni. Lubang. Korang ambil steel. Daripada aku ni mungkin 80 lah kot, sebab aku pun dah lupa dah. Biasa beli aku terus buang je kertas tu. Untuk korang buat macam ni, ada orang diorang suka letak kat bawah. Ada orang diorang suka ikat tapi belakang ni diorang tak tebuk. Sebab itu semua hak masing-masing. Kalau pada aku lebih suka ikut hukum alam. Kenapa hukum alam aku suka ikut? Satunya adalah kebanyakan haiwan dekat dalam dunia belum pernah lagi ada ekor yang dekat bawah punggung. Kalau aku cakap benda tu kan nanti kena ban pula kan. Jadi aku guna bahasa yang elok sikit lah. Semua haiwan yang berekor adalah ekornya dekat atas punggung. Sama juga seperti katak yang aku buat ni. Ekor dia dekat atas. Maknanya kalau aku pakai yang bulu macam ni, bulu arnab ni, aku akan letak dia dekat atas. Okay. Kalau aku pakai yang ada blade macam ni pun sama, aku letak dia dekat atas. Jadi apabila blade dia dekat atas, action untuk korang dapat dekat air tu, percikkan air dia, kocakkan air dia tu, nampaklah jadi. Dan dekat blade pula, itu terpulang dekat korang. Korang nak adjust dia macam mana. Sebab macam aku, memang aku akan, adalah aku akan tune blade tu sikit. Sebab aku belajar pun yang seorang, dia ajar aku basic, full basic untuk tune. Dari segi berat, apa yang kau kena pakai, apa yang tak, mana yang penting, mana yang bagus. Dan yang seorang lagi, dia akan ajar aku tune untuk blade, tune untuk aku buat katak tu jadi zigzag. Dan yang satu lagi adalah untuk aku masukkan tube, untuk aku masukkan stopper, sulam aku punya dekat Kevlar. Maaf lah aku kalau cakap memang dia gagap sikit. Okay. Sebab apa? Aku suka ikat steel yang macam ni dekat belakang. Bila mata korang terturun, korang boleh adjust untuk naikkan, bagi dia ngam-ngam, bagi dia cantik. Macam ni bila dah siap, korang dah buat macam ni, korang dah boleh gam. Gam pula, gam memang gam khas untuk tuning katak ni. Korang boleh cari dekat Shopee, dekat siapa-siapa yang ada jual. Dekat Mamantai pun ada, dekat Relock pun ada.
Gam aku dah habis ke apa? Yang dah kosong ni. Tengok lagi. Korang gam je cantik-cantik. Nak nampak cantik, korang cari dekat kedai gam Uhu Super Glue. Dia ada jual muncung dia dekat depan. Korang boleh ambil, korang boleh pakai letak dekat gam ni. Dekat korang punya gam khas untuk tuning katak ni. Jadi bila korang pakai gam tu, bila korang picit dekat body, tak adalah comot sangat. Dia akan ikutlah bentuk rata. Korang gam je cantik-cantik. Dia dah gam, korang letak, korang biarkan dia akan dalam masa 15 minit dia akan keras. Lepas tu korang buat lagi satu layer, dia ada keras. Biasa kalau aku buat 2 layer je. So, orang lain terpulang lah nak buat berapa layer pun. Jadi pengiring yang tadi aku dah tunjukkan, aku pakai 4.5 cm. Jadi Kevlar, sport tube, semua korang dah tengok. Macam tadi aku dah cakap aku nak pakai blade yang bulat ni. Pakai blade bulat. Ada orang akan biar je blade tu macam mana sampai daripada kilang, dia akan pakai terus. Macam aku akan lepihkan dia jadi rata. Saya kata macam ni dia gelembung kan, dia bulat, melengkung macam ni. Aku akan lepihkan dia sampai rata. Jadi yang itu adalah aku punya cara lah, macam mana cikgu aku ajar. Tapi lepih bukan sebarang lepih je. Adalah tune dia, adjust dia, nak apa, nak yang macam mana. Ratakan sampai betul-betul rata macam ni. Okey, aku harap apa yang aku cuba kongsikan dekat korang dapat gunakan dan bermanfaat untuk semua orang. Kepada yang baru nak belajar tuning, buat sungguh-sungguh, jangan putus asa. Tak kisahlah body tu korang buat sampai jahanam sekalipun, itu adalah pengalaman untuk korang. Pengalaman yang cukup berharga untuk korang. Sebab aku pun pernah buat sampai hancur sampai hancur reti, mini reti, Hinomia. Aku pakai sampai hancur aku buat. Nak dapatkan rentak dia, nak dapatkan cara dia, kenapa tak kena apa. Ada setengah body katak korang tak payah pakai stopper. Seperti katak telur, korang tak payah pakai. Kalau korang pakai mata SD untuk masukkan dekat katak telur, korang dah tak payah pakai stopper. Sebab moncong dia dengan kedudukan mata tu dah pendek, kira dah dekat. Jadi korang tak payah nak tambah stopper lagi. Macam ni. Kat sini dah pendek, korang tak payah pakai lagi. Katak telur macam ni pakai, aku letak mata warna saiz 4. Mini reti, ni mini reti pun sama. Blade aku pakai saiz nombor 1. Untuk reti saiz nombor 2. Ini dalam ni pun ada stopper, jadi korang tak boleh nak lipat dia sangat. Jadi bila ikan tu ambil kat sini, antara kawasan sini, matanya turun sikit. Jadi bila korang rembat, dia memang akan koyakkan body, jadi matanya akan turun. Dia ada ruang banyak, dia akan masuk, tak kira lah dekat mana pun.
Sebab tu apabila aku pakai memancing toman ke, mancing haruan ke, orang kata 80-90% memang boleh lekat. Potensi untuk dia rabut tu agak susah lah. Melainkan kalau toman ataupun haruan cuma buat main-main je. Tapi banyak jarang haruan buat main-main. Biasanya toman akan buat main-main. Dia akan main-mainkan dulu dengan umpan yang korang bagi, jiwa raga perasaan korang. Dia akan main-mainkan dulu sampai korang dah tak tahan. Memang korang pun rasa macam menyampah, kenapa aku mancing hari ni, ikan ni buat aku macam gini. Sampai satu tahap dia akan ambil masa korang tak sedar. Dan masa itulah kesilapan yang akan berlaku. Apabila katak yang korang pakai, yang korang tune sendiri, bendanya tak berapa cukup barang-barang kat dalam. Okey, sekian saja daripada aku yang dah banyak sangat membebel ni. Korang gam je lah macam ni. Jadi bila korang dah gam banyak kali, 2 kali, 3 kali ke, tu terpulang, nanti korang akan dapat macam ni. Warna gam ni dia akan lagi gelap lah. Dia akan lagi dah keras. Jadi terciptalah seketul reti yang telah direnovate seperti ni. Okey, sekian daripada aku. Semoga video yang aku cuba kongsikan ni untuk korang bermanfaat, boleh digunakan. Kepada yang nak belajar tune, korang boleh terus tengokkan video aku macam mana daripada permulaan sehingga akhir reti ni siap. Jadi sebarang pertanyaan, apa-apa yang korang tak faham, korang boleh komen dekat dalam video aku. Korang boleh follow ataupun korang boleh follow Facebook aku iaitu Kamis Korel. Sama juga dengan channel YouTube aku iaitu Kamis Korel. Instagram aku pun sama, Kamis Korel. Korang boleh follow dekat semua sekali tempat. Dan sekiranya masih tak faham juga, korang boleh message aku, korang boleh PM aku. InsyaAllah aku akan tolong apa yang aku mampu. Okay, terima kasih banyak. PKP tengah macam ni, tak boleh nak buat apa, duduk kat rumah. Jadi inilah masa untuk aku kongsikan dengan korang. Okay, selamat mencuba. Terima kasih.